syai'in illa indana, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja. Khazainuhu, wa ma nunazziluhu. Khazainuhu perbendaharaannya, wa ma nunazziluhu, dan kami tidak menurunkannya illa biqadarin maklum, melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu. Suratul Hijri, kawasan berbatu, surah yang ke-15, pada ayat yang ke-21 daripada 99 ayat pada juzuk yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, atau kama qala, rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. Salasun, 3 perkara, man kunna fihi, yang apabila ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman, ia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, dan jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan kecuali kerana Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita. Moga-moga dengan pengajian kuliah ini akan membersihkan hati kita sebersih-bersihnya, sehinggalah Allah menempatkan kita nanti di hari akhirat di tempat yang paling bersih, yakni syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tajuk kita pada malam ni, kita akan membahaskan tentang ketaatan kepada Allah akan mententeramkan jiwa. Berkata ulama, betapa pentingnya menautkan hati hanya kepada Allah. Hikmah tauhid, kita mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, itu tersirat di dalam pengajiannya itu adalah supaya hati kita berpaut kepada Allah. Itu tujuan kita mengaji tauhid. Kita mengaji akidah supaya kita berpegang tak ada yang lain di hatiku melainkan Allah, supaya hati ni betul-betul tempat pergantungannya hanya Allah. Itu yang kita sebut la ilaha illallah, tak ada Tuhan illallah melainkan Allah.
Tak ada tempat aku nak bergantung harap. Tak ada tempat yang untuk aku nak mengadu, nak apa sahaja. Illallah, melainkan hanya kepada Allah. Maka berkatalah alim ulama bahawa hati tidak akan tenang, tidak akan tenteram, tidak akan damai kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah. Seperti mana ayat yang kita bacakan di awal tadi, dalam suratul Hijri ayat 21 Allah sebut wa in min syai'in illa indana, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja, khazainuhu, perbendaharaannya. Khazanah ni maknanya harta yang sangat ternilai, harta yang sangat bernilai, sehingga kan bernilainya sampai tidak ternilai, terlampau, sampai tak boleh nak meletakkan berapakah jumlah angkanya. Duit ringgit memang kita kata bernilai, tapi dia bukan termasuk dalam perkara yang tidak ternilai, kerana dia masih lagi boleh dikira, dihitung, dan dia akan kurang. Nah, tetapi suatu harta yang sangat tidak ternilai, iaitulah yang ada pada sisi Allah, iaitulah ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Yang ni tak boleh dibeli dengan duit ringgit. Kalau ketenangan, kebahagiaan itu boleh dibeli dengan duit ringgit, nescaya orang kaya sahaja yang akan bahagia. Adakah begitu? Tak. Ada je orang yang duit tak banyak, miskin, tapi dia bahagia, dia tenang. Kerana kebahagiaan bukan duduk pada wang ringgit. Kita tertipu dengan duniawi. Kita pulunlah siang dan malam, tak cukup kerja pagi sampai ke petang, ditambah pula dengan overtime. Tujuan pulun nak cari duit, konon-konon supaya dapat bahagia dengan kekayaan yang kita dapat. Hasil dah. Malah kadang-kadang ada orang yang banyak hartanya, bukan bertambah bahagia, bertambah serabut lagi ada. Nah, macam-macam. Nah, orang nak perkena dia, orang fitnah dia, orang jatuhkan dia, macam-macam serabut, musuh pula ramai. Jadi bukan itu sebagai lambang kebahagiaan. Sebab tu Allah kata wa in min syai'in illa indana. Tak ada sesuatu pun yang paling hebat melainkan pada sisi kami, khazainuhu, perbendaharaan, harta yang ternilai, iaitu kebahagiaan dan ketenangan. Tuan-tuan, betul, duit ringgit boleh beli ubat, boleh beli ward hospital yang paling mahal, 5 star punya hospital. Masuk dalam ward tu dia seorang, tak campur dengan orang lain, siap ada televisyen ke atas. Tapi bolehkah dia membeli dengan hartanya akan kesihatan? Nah, orang yang paling tinggilah dalam bab kesihatan ni tak orang lain lah, doktor lah. Betul tak? Sebab apa? Dia mengaji bidang kesihatan. Tapi adakah jaminan orang yang mengaji kesihatan tu, doktor tu, pasti dia sihat? Tidak. Tak juga. Kadang-kadang doktor sakit doktor pakar jantung sakit jantung, dia pakar jantung, dia pun sakit jantung. Doktor pakar tulang, mati tak? Mati tercekik tulang. Nak ceritanya macam mana, apa pun hebat tak? Sisi Allah. Tak ada apa. Ilmu kita ke, harta kita ke, jawatan kita ke, pangkat kita ke, tak. Ya, mungkin duit dan harta kita boleh beli pengawal. Oh, rumah dia ada guard. Saya pernah jumpa rumah orang, ada guard depan. Siap ada pondok guard, siap ada anjing seekor nak jaga supaya rumah dia selamat. Tapi bolehkah dia menjamin dia beli dengan hartanya akan keselamatan? Dia boleh beli pengawal tu je lah, bayar gaji, tapi keselamatan confirm dia akan selamat? Tak ada siapa boleh jamin. Nah, yang akan jamin keselamatan kita, kebahagiaan kita, kesihatan kita
hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka carilah Allah, bukan cari selain Allah. Jangan kita tertipu dengan duniawi. Nah, cari dunia ni, bekerja bahagian dunia ni tak salah di sisi agama. Tapi sampai bergantung harap dengan dunia, itu yang salah. Nah, duduk je lah dengan dunia. Kita kerja dapat gaji bulan, beli makan, beli nasi, beli apa, kena uruskan keluarga, tak apa dah, tak ada masalah. Tapi jangan bergantung harap dengan dia. Macam mana maksud bergantung harap? Resah gelisah bila tidak ada duitnya. Senyum lebar bila nampak duitnya banyak. Seolah-olah dia rasa bila duit dia banyak, aku senang dah. Belum tentu senang. Belum tentu senang. Saya bagi ibarat contoh lah pada kita semua, tuan-tuan. Ada dua situasi di tempat yang sama. Seorang duduk atas tingkat 4, seorang lagi duduk bawah sekali. Yang duduk tingkat 4 tu datuk. Dalam akaun bank dia saja dekat 50 juta dia. Dalam akaun bank. Punya kaya 50 juta. Tapi duduk atas katil hospital. Tingkat 4 masuk ward. Berselirak wayar ni masuk kot lengan. Datuk tak boleh minum kot mulut. Doktor tak bagi. Datin datang tanya doktor, boleh tak I nak bagi suami I minum pakai cawan ni dekat mulut dia? Oh, doktor kata tak boleh. Cannot, tak boleh. Ini datuk kena masuk air kot lengan. Dia minum pakai lengan. Duit 50 juta minum pakai lengan. Apa yang sedap bila masuk kot lengan? Apa yang sedap? Dia nak rasa sedap ni manis ke masin ke apa, ni nak rasa ni kot tekak. Masuk kot mulut baru rasa. Kalau masuk kot lengan nak rasa benda. Tak percaya try balik ni buat. Beli ikan siakap 3 rasa. Potong sikit bahagian lengan, masuk ikan kot lengan. Rasa tak 3 rasa tu? Tak. Rasa pedih dia. Tak ada kelazatan. Padahal nak ceritanya dia duit banyak. Mana lazatnya tu? Mana sedapnya tu? Ada. Bukan kita pelikih orang sakit, tak, tapi nak tunjuk. Nak tunjuk kekayaan bukan segala-galanya. Duit bukan segala-galanya. Hari ni orang duk cakap, oh tak ada duit mampu kita. Hai, siapa yang ajar gitu? Hidup dan mati hanya Allah. Allah yang bagi kita hidup, Allah yang mematikan kita. Bukan duit ringgit. Kalau tak ada duit mampu kita, dah masa kita lahir keluar perut mak, mana duit kita? Tak ada duit, hidup elok lah. Sampai besar. Sampai hari ni kita masih lagi hidup. Dalam waktu tu pula masa kita lahir, cuba tengok. Masa kita lahir mana pandai lagi cakap. Kita tak hati cakap. Tapi sampai masa Allah jamin rezeki masuk ke dalam perut kita, masuk makanan. Masuk ni mak kita suapkan, mak kita susukan kita. Masuk makanan dalam perut. Walaupun mulut ni tak pandai cakap, mak nak susu, mak nak makan, dah. Uek je bunyi kita, betul tak? Kat Perak uek lah, Penang uek juga tak? Sama tak kan? Uek juga, uek. Tapi makanan masuk. Mak itu tak faham tak? Tapi itu Allah buat. Makna situ Allah jamin rezeki kita. Bila Allah jamin rezeki kita, yang pi harap kepada makhluk tu kenapa? Harap pada Allah lah. Ambil gaji kat tangan makhluk tak apa, ambil gaji tu. Tapi harapan tu jangan pada makhluk. Harapan pada makhluk mengecewakan. Bagi tahu saya, semua makhluk keliling kita ni betul-betul ke memuaskan hati kita? Tak, banyak mengecewakan. Sama ada yang dekat maupun yang jauh. Betul tak? Kita sebagai seorang ayah, anak kita berapa kali kecewakan kita? Buat perangai itu gini, macam-macam masalah. Kadang kita dah buat cara elok dah, dia nak buat cara tak elok juga, buat perangai tak senonoh apa sebagai. Padahal kita menatang dia masa kecil, kan main jaga sungguh. Tengok kes zaman hari ni, maki hamun mak bapak. Saya mengajar di Masjid Feltra dekat seberang Perak. Habis-habis kuliah ada seorang pakcik datang. Dia bawa air.
Betul. Ustaz minta ustaz bacakan sikit nawar doa ke apa pada hari ni. Saya nak bagi ni jiran saya. Kenapa? Anak lelaki dia nak parangnya mak dia. Sebab apa? Anak lelaki dia tu isak dadah. Dia nak pakai duit sangat, dia nak pukul mak dia sampai mati. Ustaz tolonglah doa batu, ustaz buatlah solat hajat ke apa, ustaz mintalah. Sehingga kan mak dia kata, ustaz, mak dia pesan ke saya, mintalah ustaz tolong buat solat hajat ke doa ke, minta anak dia jadi bodoh pun tak apa. Jadi blur gitu tak apa, dia kata. Dia boleh jaga, dia boleh bagi makan minum, tapi kalau sampai nak pukul mak sendiri, Allah, berat dah, kata. Ni zaman dia ni. Nabi kata lama dah, 1400 tahun dulu dah Nabi kata. Akhir zaman ni tanda-tanda kiamat semakin dekat. Ya, kita ibu bapa ni melahirkan tuan. Melahirkan tuan. Apa maksudnya? Anak jadi bos pada mak dan ayah. Nah, kita harap pada anak, anak tak dapat nak memberi harapan pada kita. Banyak mengecewakan kita. Pada masa dia kecil kita jaga dia sangat. Seekor nyamuk kita tak bagi gigit kulit dia. Jaga betul. Nak dia jatuh kita Allah sambut terus. Nak jaga sayangnya sangat, tapi bila besar tak semua anak sayang betul kepada kita. Macam-macam alasan kadang-kadang diberi. Tak balik ke nak Allah, mak bukan tak tahu, ayah bukan tak tahu, saya kerja banyak ni, mesyuarat sana sini, mesyuarat sana sini. Nak awak tak peduli mak ayah sakit. Ada di Pantai Remis, tempat kami tu di Perak tu, saya mengajar di balai polis. Pegawai polis tu cerita kat saya, ada satu kes ustaz. Pakcik tu, laki tua tu, dia meninggal dekat seminggu dah dekat rumah. Apa orang tak tahu, sebab dia tinggal seorang. Dekat dalam rumah tu dia tinggal seorang. Jiran kebetulan lalu depan rumah, bau busuk. Busuk teramat sangat. Mana datang bau ni? Dia pun cari. Dia tengok-tengok bau tu dalam rumah. Mujurlah ada tingkap tu tak berapa rapat. Dia selak-selak tengok pakcik tu dah terbaring, penuh air ni. Dekat belakang kulit dia ada air. Air ni bila kita mayat ni biar lama sangat, dia jadi air berulat, busuk. Panggil polis. Polis datang. Anak dia pun datang. Anak dia bukan jauh sangat, bukan sampai duduk KL. Kawasan tu juga, cuma rumah lain. Sampai tak jenguk langsung mak ayah, sampai tak telefon tanya ke apa ke. Sampai mati ayah dia dekat seminggu. Berulat busuk. Datang anak. Polis pun bagi tahu, kamu anak laki dia. Ya, saya lah anak dia. Mintalah kamu masukkan jenazah ayah kamu ni kat dalam beg yang warna hitam tu lah. Polis nak bawa lah untuk buat siasatan apa semua tu. Masukkanlah. Apa jawab anak? Anak kata, ini kan kerja polis. Polis buat lah. Polis tu jawab, betul, memang kerja saya. Saya tahu. Dan saya biasa dah buat kerja gini. Tak payah kata ini. Orang mati dekat laut tu, dekat sebulan baru jumpa mayat. Lebih pada ni lagi. Kami duk angkat apa semua. Kami biasa dah. Cumanya saya minta kamu sebab kamu anak dia. Busuk-busuk dia pun tu ayah kamu. Masa kamu berak dulu, tarik terabur, siapa yang lap, siapa yang basuh? Kalau bukan ayah kamu. Bukan sekali, berkali-kali. Kadang-kadang kamu masa kecil berak, habis kena baju ayah kamu nak pergi kerja. Tak ada terajang kamu, ada dia pukul kamu, tak. Paling-paling serabut dia kata, Allah lah, anak aku berak atas ni pula. Itulah punya sabar. Itulah keadaan. Kita hari ni baru kita sedar pengorbanan mak dan ayah kita. Bila kita sendiri pula ada anak. Lepas tu pula bila anak kita buat hal, baru kita sedar bagaimana kita buat hal pada mak ayah kita dulu. Begitulah keadaan silih berganti. Dan semakin lama semakin teruk, dan semakin lama semakin dahsyat kalau tak dipupuk dengan agama. Sebab itulah sebab saya sebut tadi, harapan kepada makhluk mengecewakan.
Itu anak sendiri itu punya rapat hubungan pun kadang-kadang mengecewakan. Harapan kita pada sahabat, tak boleh harap juga. Mula-mula baiklah, kawan punya kawan. Nah, pasir punya hal gaduh. Kan? Tak dapat jawatan gaduh. Padahal kawan sama dulu, kan main baik. Tak boleh harap. Harap pada makhluk tak boleh harap. Tapi saya nak tanya tuan-tuan semua, kita harap pada Allah, pernahkah Allah mengecewakan kita? Tapi berapa kalikah kita mengecewakan Allah? Tu. Nak kita buat salah, kita minta ampun. Allah terima tak terima? Terima. Allah terima taubat kita. Allah tetap bagi kita kesihatan. Allah tetap bagi kita nikmat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah kata, kalau kamu hitunglah nikmat yang aku bagi kat kamu, la tuhsuha. Allah kata, kamu takkan boleh hitung betapa banyaknya Allah bagi nikmat kat kita. Pernah kita fikir, hari ni dunia ni sama-sama kita manusia, kan senang orang nak bagi free barang-barang benda. Kadang-kadang kawan pun berkira, ya nak, mak, aku nak pinjam motor hang jap mak, nak pergi depan tu sekejap kan. Cakap dengan member baik. Allah lah, kita bukan orang lain, kita kawan-kawan, ambil pi lah. Nak, tapi aku kutip sewa lah, dia kata. Asal punya member. Kadang-kadang baik macam mana pun, banyak kira manusia ni berkira. Tapi Allah tak pernah berkira dengan kita, tuan-tuan. Napas kita sedut hembus, ada bayaran ke? Tak ada. Rezeki Allah bagi, macam-macam nikmat Allah bagi, tak ada sebarang bayaran. Kita dapat anak, tak ada kena bayar. Tak ada kena bayar. Tak ada apa. Cuma Allah minta taat kepada aku, harap kepada aku. Itu saja permintaan Allah. Tapi berapa kali kita mengecewakan Allah dengan kita berpaling tadah daripada Allah. Kita harap kepada yang lain, kita tak nampak Allah. Masa senang kita nampak kejayaan kita, usaha kita. Tapi bila susah, barulah kita nak berharap pada Tuhan, baru nak cari Tuhan. Jadi manakan nak dapat ketenangan dan ketenteraman kalau begitu. Sebab itulah kata Tuan Syekh, kecintaan dan keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya, kerana tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai kerana zatnya kecuali Allah, dan segala sesuatu pasti akan berpulang kepadanya. Kecintaan kita, cintalah sungguh-sungguh pada makhluk. Kadang-kadang cinta itu tidak berbalas. Kadang-kadang cinta itu tidak memberi jasanya semula. Tapi cinta kita pada Allah sentiasa berbalas daripada Allah. Malah sebelum sempat kita cinta pada Allah, Allah terlebih cinta dulu pada kita. Cerita tentang Wahsy. Kenal Wahsy? Wahsy ni di zaman Nabi, dia bunuh Saidina Hamzah. Saidina Hamzah ni pakcik Rasulullah, pakcik Nabi. Dia bunuh Saidina Hamzah. Saidina Hamzah pakcik Nabi, pakcik yang Nabi sayang sangat. Sebab Saidina Hamzah banyak membela dan mempertahankan Nabi. Bila Nabi, pakcik Nabi dibunuh, Nabi tak nak tengok muka Wahsy kerana sakit. Bila terpandang muka Wahsy, teringat Saidina Hamzah dibunuh oleh dia. Sehinggalah berlakunya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, ramailah penduduk-penduduk di Mekah masuk Islam, memeluk Islam. Termasuk Wahsy, dia nak masuk Islam. Nabi pun utus surat pada dia, wahai Wahsy, masuklah Islam, kamu akan selamat, kamu akan dapat syurga Allah. Kemudian Wahsy kata, ya Muhammad, dulu masa aku dalam keadaan kafir, kau kata aku ni ahli neraka, dibakar oleh Tuhan nanti dalam api. Tapi sekarang kamu ajak aku masuk Islam dan kamu janjikan aku syurga.
Janjikan aku keamanan, kebaikan. Aku tak faham, dia kata. Ada dalil tak? Ada bukti tak Tuhan cakap macam tu? Nah, Nabi terdiam. Sehinggalah Allah turunkan wahyu pada Nabi. Ayat dia, kul ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah turun ayat ni, asbabun nuzulnya. Allah turun ayat ni, Allah suruh Nabi kata ke Wahsy. Allah kata. Apa Allah kata? Ya ibadi. Apa maksud ya ibadi? Kalau kita ngaji ilmu bahasa Arab, ya ibadi tu wahai hambaku, dengan nada yang lembut. Allah panggil Wahsy, sedang Wahsy waktu tu kafir lagi, belum masuk Islam lagi. Tapi Allah kata, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, dari rahmat aku. Nah, sebab tu saya kata, sebelum sempat kita kasih pada Allah, Allah terlebih lagi kasih kepada kita. Tinggal lagi kita tu. Bilakah nak betul-betul kasihnya kepada Tuhan, harapnya kepada Tuhan. Yang inilah yang disebut oleh Tuan Syekh kita, supaya memperingatkan kita kedudukan kita. Mana pun kita pergi, tinggi melangit mana pun jawatan dan pangkat kita, ingatlah kita tetap di bawah kekuasaan Tuhan kita. Tak sehebat mana pun kita. Hari ini banyak manusia dah melupa dirinya. Siapa dia tak kenal. Lepas tu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, barulah dia kenal Tuhan dia. Lagi mana tak kenal diri, tak boleh nak kenal Tuhan. Maksud kenal diri macam mana? Kenal diri kita ni lemah, kenal diri kita ni bodoh, kenal diri kita ni banyak kekurangan. Dak, dia nampak dia hebat, mendabik dada, aku pandai, aku hebat. Kita banyak tertipu dengan dakwah barat lanatullah. Nah, Islam, dari sudut Islam asalnya, pengajian Islam tidak ada bertahap. Kamu mengaji ni tak pernah selesai, tak pernah habis. Hatta sampai mati, andai kata hidup semula, tak juga cukup ilmu. Seperti mana kata guru kami, sealim mana pun kamu mengajilah banyak mana kitab sekalipun, kamu baru hanya dapat menguasai setitik air daripada selautan air. Seumpamanya setitik ilmu saja kamu dapat daripada selautan ilmu. Maknanya besarnya ilmu Allah. Tiba-tiba baru ngaji 3-4 tahun, nak menggelar diri sebagai pakar, menggelar diri sebagai orang alim besar dan sebagainya. Ini masalah yang berat. Nak sombong diri, baru ada PhD je, siap pelikih orang lain pula tu. Nak, kamu ada PhD ke? Saya ada PhD. Oh, bukan main cakap begitu. Nak, mana hebat sangat ke PhD tu? Kalau hebat sangat PhD, mati esok masuk dalam lubang kubur, malaikat muka nakir tanya marrabbuka, jangan jawab, kata saya PhD tau. Nak tanya banyak apa, cakap lah gitu. Nak kena lempang dengan malaikat muka nakir. Tak ada apa kehebatan kita. Selagi mana, sebab itulah kalau kita tak kenal diri kita ni, kedudukan kita ni siapa? Nak, sebab tu apa nama, orang dulu-dulu dia sebut kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya besar tu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mana pun kita berjalan, mana pun kita pijak bumi Allah. Kau tak boleh lari daripada bumi Allah. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Mana pun kita pergi, kita duduk di bawah langit Allah. Maknanya kita ni sentiasa dalam genggaman kekuasaan Allah. Lepas tu yang rasa hebat, rasa besar tu kenapa? Itu pelik manusia. Rasa sombong, gah dengan jawatan pangkat. Nak, cakap besar. Nak, macam seolah-olah dia ada kuasa segala-galanya. Jangan. Apa saja yang kita ada, itu sebagai amanah sahaja. Permudahkan urusan orang, moga-moga Allah permudahkan urusan kita. Mudah-mudah adalah. Mudah-mudah adalah. Ada satu tempat tu,
jemaah sanalah, ahli jawatan kuasa sana cerita kat saya. Dia memang surau, tapi kawasan situ tempat penduduknya padat sebab tempat baru nak membangun, banyak rumah. Jadi mereka cadang nak buat surau diri Jumaat sebab masjid yang ada tak dapat nak tampung, dah ramai sangat. Jadi surau yang ada tu mereka nak buat surau diri Jumaat. InsyaAllah mereka nak kutip duit ahli jemaah seorang sikit, nak tambah-tambah bagi luas sikit. Kan? Jadi hantar surat lah minta permohonan nak jadikan surau ini surau diri Jumaat. Tiba-tiba ada orang yang tentang. Antara yang tentang yang berhormat di kawasan situ. Saya tak nak sebut tempat mana. Dia tentang, dia kata tak boleh. Amboi. Bukan orang nak buat pub disco. Orang nak buat tempat semayang supaya mudahkan orang boleh semayang Jumaat. Kat masjid penuh dah. Takut lagi semayang masjid sampai ke kaki luar sana tu, sampai ke slipper. Jadi orang buatlah kat sini pula. Permudahkanlah urusan. Tak bantah. Nah, yang arak berleluasa hang tak nak bantah. Nah, berapa lama dah tahun kita merdeka? Asal tak tutup-tutup lagi kilang arak? Sama je. Macam tu juga pada pemimpin kita semua orang Islam, daripada atas sampailah ke bawah semua Islam Melaka. Ya. Dan lebih mengecewakan, negara kita yang disebut sebagai negara Islam, perlembagaannya Islam, adanya arak di dalam negara. Sedang negara kafir tak ada arak. Mana ada kilang arak di Thailand? Mana ada kilang arak di Singapura? Jiran kita terang-terang majoriti orangnya kafir. Tak ada. Pusat judi tak ada. Kita genting Highland, bertaraf Las Vegas. Dia punya pusat judi. Oh tak? Jadi macam mana? Ni. Sebab tu saya cakap, berharap pada makhluk mengecewakan. Tapi berharap kita pada Allah. Buat kerana Allah, bukan buat kerana makhluk. Buat kerana makhluk, tak jadi. Buat kerana Allah, insya-Allah. Nah, hati kita akan tenang, hati kita akan tenteram. Kasih kita pada Allah, Allah balas kasihnya. Kasih kita pada makhluk, menipu kita. Nah, tak dapat. Nah, kerana tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai kerana zatnya kecuali Allah. Dan ingatlah, Allah lah yang memberikan segala sesuatu pada kita. Nak makhluk tak boleh bagi sesuatu pun atas kita. Makhluk nak bagi apa? Makhluk boleh bagi anak. Doktor sehebat mana pakar doktor pun, dia boleh bagi anak. Cakap kat doktor tu, pergi hospital, doktor saya bayar doktor kat ni lah, saya bayar 80,000, doktor buat bagi ada anak dalam perut saya. Boleh? Tak. Buatlah IVF ke apa benda tu, usaha ikhtiar je jadi. Kalau Allah izin jadi. Allah izin tak jadi, buatlah macam mana pun tak jadi. Sebab apa? Sebab yang nak menumbuhkan, melahirkan, menghidupkan, mematikan hanya Allah. Sebab itulah tok guru kita dulu ajar kita ni, khususnya orang Melayu Islam di Malaysia ni, ratib zikir la ilaha illallah biar sampai 100. Bukan so nak bagi banyak tu saja, tapi biar faham setiap lafaz kita sebut, kita betul-betul tahqiqkan hati kita hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya pegang di hati. Tak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tak ada yang menghidupkan melainkan Allah. Tak ada yang mematikan melainkan Allah. Tak ada yang memudaratkan melainkan Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Barulah kemah dalam hati ni. Ni dak makhluk, itu makhluk sini. Sini jadi masalah. Nah, takut nanti kita takut tak diterima oleh Allah. Yang tu kita takut sekali. Nah, yang tu kita takut. Ada seorang wali Allah ni yang terakhirlah. Ada seorang wali Allah namanya Ibrahim ibnu Adham. Apa dia kata? Walaupun kata-kata dia ni bukanlah hadis maupun bukan ayat Quran, tapi sebab kata seorang ulama tambahan pula, dia seorang wali Allah, kasih Allah. Dia pernah berkata, di akhir zaman daripada 1000 orang hanya seorang saja yang masuk syurga. Ini kita takut. Kenapa jadi begitu? Kenapa? Mula-mula saya pelik juga, tapi bila memandang kepada akhir zaman ni, perkara tu boleh jadi logik. Apa logik? Memanglah hari ni ramai orang Islam, macam Nabi sebutlah, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tak ada yang tinggal daripada orang Islam itu
melainkan tinggal namanya saja. Nama je lah Islam, hatinya tak Islam. Hatinya bergantung pada makhluk, bergantung pada hartanya, bergantung pada jawatannya, pangkatnya. Dia tak bergantung kepada Tuhannya. Takut-takut tak sah akan imannya di sisi Allah. Ini kita takut. Maka bulatkan hati kita, tautkan hati kita, betul-betul harapan kita tak daripada yang lain, hanya kepada Allah. Moga-moga dengan begitu Allah akan letakkan di hati kita ketenangan hidup. Walaupun mungkin dunia kita tak banyak mana, rumah kita tak besar mana, harta kita tak banyak mana, tapi hati kita akan tenang, setenang-tenangnya. Kerana ketenangan itulah nikmat antara nikmat yang paling hebat, yang tak dapat dibeli dengan apa jua pun, melainkan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu kita punya pengajian pada malam ini, dan insya-Allah jika diizinkan Allah, kita akan bertemu pula pada kuliah yang akan datang dengan pembahasan yang seterusnya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kesilapan itu adalah silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.